Zaid. Zaid. Aku tunggu dekat depan dulu Nanti kalau kau dah habis mandi, kita balik sama-sama lah. Dah 15 minit aku tunggu. Zaid, kau dah belum? Lagi lama Sekejap. 15 minit tau. Cepatlah sikit. Zaid. Berapa lama ni kau? Sekejap. Dah. Aku nak jalan lah. Sekejap aja. Tunggu. Hello? Amar, kau kat mana ni? Lama betul kau mandi. Siapa ni? Akulah, Zaid. Zaid? Jangan main-main lah. Siapa ni? Akulah Zaid. Zaid? Zaid, kau kat mana? Kau dalam tandas kan? Hello? Aku dah dekat tempat kita pancing ni. Aku tadi keluar. Aku ingatkan kau dah jalan sebab aku nampak kau jalan. Aku pun ikut lah. Aku ikut dari belakang. Rupanya salah orang dah berapa lama kau mandi ni? Jomlah. Yelah. Hello? Zaid? Aku jalan dulu Kau tahu aku bukan Zaid kan? Aku bukan Zaid. Kau tahu aku bukan Zaid kan? Dengaria 897 FM. Kata Ammar, waktu itu saya keluar dari tandas ketika selepas saya bercakap dengan teman saya, Zaid, yang sepatutnya kami ini selepas mandi tunggu antara satu sama lain. Kami telah pun berada di tepi pantai memancing sambil tu berbarbecue bersama dengan kami semua. Ada lebih kurang dalam 6 orang sahabat. Oleh kerana dari pagi memancing sampai ke malam, dah malam lewat malam, badan rasa melekit, tak boleh tahan. Saya dengan Zaid memang antara kawan-kawan yang memang tak suka sangat badan melekit. Dan sebelum kita teruskan malam tu untuk barbecue, saya dengan Zaid, kata Ammar, buat keputusan untuk mandi. Pergilah tandas awam di pantai East Coast. Masuk dalam sama-sama. Sebelum masuk tu, Zaid, siapa habis dulu tunggu okey. Masuk mandi. Tengah mandi, dah habis mandi, keluar dari tandas. Yang keluar, Zaid yang keluar dulu. Zaid keluar, Zaid nampak Ammar, kata Ammar. Zaid nampak saya tengah jalan. Zaid ingatkan itu saya. Dan Zaid pun ikut jalan sampai dekat satu sudut. Zaid perasan, bukan Ammar lah. Nak patah balik dah jauh sangat. Dia pun teruskan untuk berada di barbecue pit. Saya ni pula ingatkan Zaid tengah mandi sebab tandas sebelah bunyi masih orang buka air. Ketika saya habis mandi, saya dah lap, dah keringkan badan, dah tukar baju dengan beg plastik dengan tuala tengah diri. Zaid masih mandi. Saya pun diri dekat luar. Sambil tu saya bermain handphone. 10 minit, 15 minit. Lama betul Zaid ni. Masuk dalam, Zaid, kau dah mandi belum? Dah habis belum? Nanti kejap. Zaid respon pada saya, kata Ammar. Saya keluar balik. Tambah lagi 10 minit dekat luar. Jadi dah 25 minit saya tunggu dekat luar. Zaid masih belum habis-habis. Saya masuk dalam, saya kata, Zaid dah lah, aku tak tahan lah. Aku balik dekat pit dulu lah. Nanti jumpa kat sana je. Kemudian Zaid menyaut, nanti tunggu kejap. Tiba-tiba telefon saya berbunyi. Angkat, hello. Ammar, lama betul kau mandi? Jom turunlah cepat. Siapa ni? Akulah Zaid. Ammar kata saya tak percaya, Casey. Walaupun saya tahu ni macam suara Zaid ni. Tapi Zaid dalam toilet, Casey, tengah mandi. Jangan main lah. Akulah Zaid. Jadi Ammar kata pada Zaid di telefon, okey. Dia letak telefon. Sebelum keluar, Ammar cakap, Zaid, aku jalan dulu Zaid
Dekat dalam tandas pun jawab, Zaid, kau dah tahu aku siapa? Ria 897 FM, kisah yang pertama awal tadi dalam Misteri Jam 12 di Ria 897. Terima kasih pada anda semua yang sudi mendengar rancangan ini dan berkongsi pengalaman anda. Boleh kirimkan voice note anda ke +65 9786 8464 +65 9786 8464. Dan pelbagai kisah pengalaman berkongsi yang ini daripada pengirim-pengirim kita dari Singapura dan juga di luar Singapura yang berkongsi pengalaman yang mungkin ada yang tak dapat dilupakan yang terjadi pada dirinya. Awal tadi kisah dari Amar yang sedang yang telah pun mengirimkan kisahnya pada saya. Amat menyeramkan kalau dalam situasi Amar, ya, yang mana anda dalam tandas, anda sedang bercakap dengan Zaid di telefon, padahal dalam tandas ada seorang lagi Zaid yang sedang menantikan anda habis bercakap dengan teman anda Zaid. Macam-macam kisah pengalaman. Seterusnya, anda boleh hubungi saya juga di 669-11897. 669-11897. Yang ini kiriman daripada Kak Yati, berkongsi pengalaman. Katanya, Assalamualaikum Kesih. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kak Yati di sini nak berkongsi satu pengalaman, peristiwa yang mana kakak tak dapat lupakan. Kejadian yang amat menakutkan ini berlaku pada diri kakak ketika kakak sedang pergi dari rumah ke rumah, Kisi. Pergi dari rumah ke rumah untuk mendapatkan barangan pakaian-pakaian terpakai. Kakak bertugas dengan sebuah syarikat syarikat amal, badan amal ni, yang mana kita mendapatkan pakaian dari rumah ke rumah. Dan pakaian-pakaian ini akan dikumpulkan, kemudian kita akan bawa keluar Singapura dan berikan kepada keluarga-keluarga yang memerlukan. Jadi sebelum kita datang rumah-rumah ni, lebih kurang beberapa hari sebelum tu, kita akan distribute, dipanggil pamphlet lah. Pamphlet ni memberitahu tuan rumah yang mana kami ini akan datang daripada pukul ni sampai pukul ni untuk mendapatkan pakaian. Kecuali kalau tuan rumah ada special request. Maksudnya mungkin mereka nak kita datang waktu malam, pukul 11 malam mungkin mereka akan letakkan pakaian dekat luar. Jadi kita akan datang. Jadi orang-orang ni yang ada special request ni, mereka akan either telefon kami ataupun kirimkan WhatsApp lah kepada handphone yang tertera. Nanti ada yang buat request yang mana mereka akan berikan barangan ini hanya selepas waktu sekian-sekian waktu. Jadi inilah tugas kakak ni bila berada di luar, mendapatkan pakaian-pakaian terpakai daripada rumah-rumah orang-orang tertentu yang dah pun buat special request. Dan kejadian yang menakutkan ini berlaku di kawasan mana? Kejadian ini berlaku di Jurong West. Jadi kakak pergi ke sebuah rumah yang mana kakak dapat permintaan dari tuan rumah untuk datang ambil pakaian ini hanya selepas 11 malam. Yes. Mungkin sebelum tu tuan berada di luar, keluar rumah. Jadi kakak pun pergilah. Yang memandu adalah suami kakak. Lazimnya suami akan naik atas untuk ambil pakaian. Kakak hanya duduk dalam van. Tapi malam tu kakak yang cakap dengan suami, "Bang, tak apa bang, saya naik lah. Abang park sini sekejap." Sebab dekat Jurong West ni, waktu malam parking dia penuh, Kisi. Jadi suami tak ada tempat untuk parking. Kalau tidak, suami kena pusing cari satu parking lot. Kemudian barulah suami akan naik atas, kakak tunggu dalam van. Jadi oleh kerana kakak pun tak naklah suami pusing-pusing, tak nak membazir waktu, kakak kata pada suami, "Tak apalah bang, abang tunggu sini sekejap, saya naik atas." Dan saya naik atas, Sisi, ke unit rumah orang ni yang membuat minta kakak untuk datang ke rumahnya selepas jam 11 malam. Selepas jam 11 malam. Jadi sampai dekat depan unit rumah orang ni, kakak pun ambil lah. Ada dua kotak pakaian. Kakak letakkan kotak tu dekat atas troli yang kakak bawa bersama. Letak atas troli, kemudian kakak pun tolak jalan. Tiba-tiba terperanjat, Kisi. Astaghfirullahalazim, terperanjat kakak. Apabila dekat kawasan lobi lift, kakak nampak ada seorang makcik sedang tunggu lift. Sama macam kakak
Kakak baru keluar daripada kawasan rumah ni, nak tunggu lift turun ke bawah. Kakak tengok makcik ni sedang berdiri terperanjat lah. Sebab tadi tak ada orang, Casey. Tengok makcik ni diri, tapi dia tak tekan butang lift. Kakak pun ke depan, tekan butang lift. Bila kakak pusing ke belakang, kakak terpandang wajahnya. Dia tengok kakak, kakak tengok dia. Dia pun senyum, kakak pun senyum. Lift pun sampai, kata Kak Wati. Kakak masuk dalam. Kemudian dia pun, wanita ni, makcik ni pun masuk dalam dengan kakak. Rumah orang yang kakak ambil barang ni tingkat 10, Casey. Jadi dia masuk, kakak pun tekan tingkat 1. Kemudian dia yang bercakap dengan kakak. Dia kata, ambil barang apa ni? Kemudian kakak cakap, baju-baju orang derma, nak bawa pergi seberang tambak, nak kasihkan pada keluarga-keluarga susah. Oh, dah lama awak buat kerja gini? Tak adalah, saya dengan suami ni kerja dengan sebuah badan amal ni. Jadi kita dah lama jugalah buat benda ni. Pendengar Ria 897 FM. Lift tu masih bergerak lagi daripada atas turun bawah. Kita bercakap, berbual, Casey, berborak-borak. Dia tanya kenapa datang malam-malam sangat. Tuan rumah, kakak cakap, ini permintaan special request daripada penderma untuk datang waktu-waktu sekian-sekian. Kalau tak, kita main collection timing selalu antara pukul 2 sampai pukul 8 malam. Itu collection timing kami. Mereka hanya letakkan depan rumah, kami akan collect. Oh, cakap punya cakap, bual punya bual, Casey. Casey, kakak baru perasan lift ni macam, kenapa lift macam tak gerak Kakak tengok kita masih berada dekat tingkat 10. Masih dekat tingkat 10. Ya Allah, tak tekan rupanya. Jadi kakak tekan lagi tingkat 1, tekan lagi. Kakak ke depan tekan lagi tingkat 1 ni. Barulah lift tu bergerak. Yang hairan, Casey, bila lift tu turun ke bawah, baru dapat rasakan lift tu bergerak dan turun ke bawah. Sebelum ni, kakak sibuk berbual dengan makcik ni, tak perasan pun lift tak bergerak. Kemudian kakak dalam perjalanan, kakak tanya makcik nak ke mana. Sorry lah cik, saya lupa ingatkan dah tekan tadi. Saya tadi tekan. Mungkin bila tekan tu tak kena betul lah. Makcik nak pergi mana ni malam-malam? Tak ada, aku balik sini tengok anak-anak aku dengan cucu aku. Oh, makcik tinggal mana? Makcik ni diam, Casey. Lift pun sampai tingkat 1. Saya tolak troli keluar dulu. Saya nak toleh belakang, nak cakap, cik, saya minta diri dulu Tolak troli keluar daripada lift, toleh belakang, dalam lift tak ada orang. Selamat malam, Casey. Selamat kepada pendengar Ria FM. Saya Acai daripada Putrajaya. Di sini saya ingin berkongsi kisah di mana kisah ini berlaku pada 2013. Saya dan rakan-rakan saya pada masa itu, kami maklumlah Casey, kami ni berada di sekolah asrama penuh. Biasanya saya penggemar Misteri Jam 12 ni, saya ada dengar Casey ceritakanlah perkara-perkara misteri yang berlaku di asrama penuh. Dan saya pada waktu itu, saya dan 3 orang rakan saya ingin membuat mi segera dan kami lepak dekat bilik TV. Pada malam tu kami rasa meremang semacam, sejuk semacam. Dan tiba-tiba salah seorang member saya trauma. Dia kata, tu kenapa? 3 orang saya dan rakan-rakan saya tu tanya, kenapa? Dia cakap ada penanggal Casey. Dan kami pun tak indahkan lah. Selepas tu kami dah siap memasak mi segera dan kami makan. Selepas makan, Casey, kami terdengar bunyi nyaring dan kita berempat lari lintang pukang, Casey, pada masa tu. Dan kebesokan pagi member saya baru cerita, semasa kita dengar bunyi nyaring, benda tu berada di tepi almari sebelah ujung. Nasib baik Casey sempat selamatkan diri. Kalau tidak, biasa dikaitkan
penanggal ni kan dia memakan punggung manusia. Nasib baiklah kami berempat bergegas balik ke bilik masing-masing. Itu saja kisah saya, dan tolong ketengahkanlah kepada untuk Misteri Jam 12. Terima kasih. Okey, selamat tengah malam. Sini Haziq Toyol yang buat panggilan semalam, buat voice note semalam pasal yang toilet mandi tu kan. Jadi bila saya pergi kerja, saya tak tahu apa yang berlaku dekat rumah. Jadi bila saya balik pagi ni, saya bilang kakak saya, kakak saya yang saya kena lah buka air tap sorak air tu buka sendiri semua. So kakak saya cakap, kau keluar pukul berapa semalam? Cakap 11.30 lah. Jadi pukul 11.50, 5 minit sebelum pukul 12 tu, anak dia nombor 1 nangis sambil menunjuk tingkap. Sambil menunjuk tingkap, terus kakak saya macam, apa ni? Nangis tunjuk tingkap. Nangis nak cakap nak susu. Tadi dah bagi susu, takkan nak susu lagi kan? Jadi dia angkat, dia baca. Terus anak nombor 1 dia tenang, dia keluar bilik, dia baca sambil jalan lah kan. Tu nombor 2 pula nangis kat dalam 5-10 minit gitu, anak nombor 2 pula nangis. Terus dia angkat, baca, terus dalam, dah tenang, dah diam, terus terus katil balik. Terus katil balik, dia tidur balik, terus sampai pagi lah. Tadi agaknya kesimpulannya, semalam tu benda tu singgah-singgah lah rumah saya kan. Harap-harap dah keluar lah kan, tapi sejauh mana yang saya fikir, saya agak je lah, tapi sejauh mana kebenarannya cuma Tuhan je lah yang tahu saya tak tahu. Mungkin adalah singgah-singgah semalam itu je lah kisah saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Terima kasih pada Haziq berkongsi kisah pengalaman misteri di Ria 897 FM. Kisah berikut ini yang ingin saya bacakan pada anda semua. Kalau tadi 2 kisah, satu tentang memancing, kemudian satu lagi yang diketengahkan yang berlaku di asrama penuh lah. Dan berikut ini pengalaman yang ingin disampaikan juga daripada pengirim kita bernama Haziq juga. Nama dia Haziq juga kebetulan. Jadi Haziq berkongsi, kalau tadi Haziq Singapura, yang ini Haziq di Malaysia. Lebih tepat lagi Haziq panggilan ataupun kiriman email kepada saya, Haziq daripada Shah Alam Section 7. Haziq berkongsi satu peristiwa yang dia tidak akan pernah lupa dalam hidupnya. Bukan kisah seram nampak hantu, tapi satu kejadian misteri yang berlaku pada saya di Shah Alam. Waktu tu sekitar jam 10 malam apabila saya nampak seorang lelaki tua ni sedang berjalan keluar daripada kedai kopi. Lelaki ni boleh saya anggap dia seolah-olah macam datuk saya sendiri, kata Haziq. Jalan perlahan dengan wajah yang sedih, dan selalunya saya tidak akan buat apa yang saya lakukan pada malam itu. Entah macam mana saya tergerak hati Pakcik tu dah jalan, saya nampak dia keluar daripada kedai kopi dalam keadaan wajah sedih, perlahan dia jalan. Bajunya tidak terurus. Saya dari belakang, saya kejar pakcik. Pakcik. Pakcik ni perlahan toleh belakang. Dia angkat tangan seolah-olah nak melindungi dirinya. Pakcik, tak, saya bukan nak pukul pakcik. Saya bukan nak rompak pakcik. Minta maaf. Pakcik ni macam takut tau pada waktu itu. Kesian. Kemudian saya tanya, pakcik nak pergi mana ni? Dari mana? Aku nak cari makan. Cari makan? Bukankah pakcik tadi dari kedai makan? Tak ada jual ke? Dah tutup? Oh, tak. Aku minta dorang makan. Dorang halau aku. Ya Allah, halau pakcik. Okey, pakcik tunggu sekejap. Pakcik nak makan apa? Saya belikan. Tak nak, aku tak nak pergi sana. Tak nak. Saya kata pada pakcik ni, okey, pakcik nak pergi makan mana? Saya belikan makan nak. Pakcik nak makan apa? Tak nak. Saya pun waktu itu seluk tangan saya dalam poket, keluarkan ada RM50. Kata Haziq. Itu RM50 tu, itulah duit yang saya ada dalam poket. Saya tak pakai beg duit sebab saya tak ada kad. Kad ATM pun saya tak ada. Jangan cakap kad kredit. Kad ATM pun saya tak gunakan sebab bank saya ni sentiasa kosong Jadi duit saya semua dalam poket.
Kalau korek sebelah poket kiri, tak ada duit. Koreklah kanan, poket belakang. Kadang-kadang dekat motosikal, saya ada selitkan duit. Jadi malam tu, saya keluarkan duit daripada poket seluar. Itulah RM50 yang saya ada. Dan saya rasa tak sedap hati. Takkanlah nak lari masuk dalam duit tu, saya pecahkan, kemudian saya kasih pakcik ni. Saya pun ambil, saya salam pakcik dah ambil ni, pergi belanja. Pergi beli makan dekat mana. Nah, ambil. Tak nak, tak apa. Ambil pakcik. Pakcik ni pun terima kasih Pakcik ni pun ambil duit saya, Casey. Dan pakcik ni jalan. Perlahan-lahan dia jalan. Dan malam tu sebenarnya, saya ni pergi kat kedai kopi ni, saya sendiri nak beli makan. Saya tunggang motosikal saya dekat depan. Jadi sekarang ni duit dah tak ada, Casey. Nak beli makan macam mana? Saya pergilah balik ke motosikal. Saya tengoklah kalau ada duit-duit yang terselit. Cari, ada Casey. Jumpa RM5. RM5 sekeping dengan beberapa duit RM1. Sempat juga saya beli Maggi goreng pada malam tu. Saya pun bawa Maggi goreng tu balik ke rumah. Makan, main handphone kejap, tidur. Casey, dalam masa 3 hari kemudian, mak saya pingsan dekat rumah. Kena pergi hospital. Dikejarkan ke hospital, saya sedang bekerja, dapat panggilan telefon daripada bapa saya. Balik daripada kerja ni, saya cepat pergi hospital. Mak saya dekat hospital. Dan dipendekkan cerita, setelah berada di hospital lebih kurang 1 hari dekat hospital ni, sekarang mak kena jalani pembedahan. Pembedahan yang mana ia makan banyak sangat perbelanjaan. Waktu tu bapa dengan saya buntu. Saya ada adik-beradik yang lain. Saya ada 2 orang kakak. Dan kedua-duanya pun bukan hidup senang. Hidup macam tu jugalah, Casey. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Takkanlah nak minta tolong kakak yang tengah hidup susah ni juga. Saya dengan bapa saya kata, "Bak, tak apa, Bak. Nanti saya usahakan." Bapa saya tengok, "Kau nak usahakan macam mana? Nak usahakan macam mana?" "Tak apalah, Bak. Nanti saya usahakan." Jadi, ibu saya akan menjalani pembedahan pada keesokan paginya. Dan saya nak kena bayar duit, Casey. Duit deposit dahulu. Jumlah yang agak tinggi. Saya pada malam tu, selepas mendapat berita, dah pergi hospital semua, saya pun balik tengah tunggang motosikal. Saya nampak ada satu surau ni. Saya pergi dekat surau tu, saya solat. Habis solat, saya berdoa. Saya kata, "Ya Allah, ya Tuhanku, mana aku nak dapat duit ni? Mak aku kat hospital. Tolonglah, ya Allah." Habis saya doa, saya keluar, Casey. Keluar daripada masjid. Saya didatangi oleh seorang lelaki. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Saya tengok lelaki ni, ada apa? Dia kata, "Minta maaf, saya ni bukan nak kepo. Tapi awal tadi, bila awak sedang berdoa selepas solat, saya terdengar doa awak." "Mak awak sakit ke?" Saya diam. "Mak awak sakit dekat hospital Besok nak operation. Berapa perbelanjaan hospital tu?" Saya diam lagi. "Banyaklah bang. Saya pun tak tahu mana saya nak cekau duit ni." "Adik, abang tak tahulah nak cakap apa." Saya terdiam. Kenapa bang?" "Arwah bapa abang ada tinggalkan duit. Dan arwah khususnya cakap ada duit ni, tolong bantu orang yang susah. Duit yang dia ada ni, adik-beradik dah diberikan hak masing-masing. Dan ada satu bahagian ni, arwah bapa cakap kalau dia meninggal, bantulah orang yang susah. Mana-mana orang yang nak tolong, pertolongan, bantulah." Adik, abang tak tahu nak cakap apa. Adik mungkin dengar benda ni macam filem, tapi bukan, Dik. Ini mungkin pergerakan Allah. Casey, waktu tu kata Haziq, saya menangis, Casey. Abang tak main-mainkan saya kan? Abang tak tipu saya kan?" "Dik, tak, Dik. Kejap. Berapa adik perlukan? Cakap dengan abang." Saya beritahu jumlahnya pada lelaki ni. "Dik, Alhamdulillah.
Sekejap. Jadi lelaki ni, saya nampak dia keluar daripada surau tu, dia pergi dekat kereta, Casey. Dia pergi dekat kereta, dia cakap dengan saya, "Dek, ini wangnya." Dia kira. Dia kasih saya 3,000. Ini cash yang abang ada. 3,000 RM cash. Ambil. "Bang, abang betul ke nak tolong saya, bang? Saya tak ada duit nak bayar abang tau, bang. Saya betul-betul tak ada duit. Kalau saya bayar abang pun bertahun, bang, untuk habis." "Tak, ini sumpah ikhlas. Terima kasih, Dik, kerana adik menjawab doa arwah bapa abang untuk tolong orang susah. Ambil ni." Saya ambil 3,000. Okay, sekarang ini cek bilin yang adik perlukan. Dia tulis jumlahnya, dia sign dekat bawah. Kemudian diserahkan saya cek tu. "Bang, betul bang ni? Ini bukan penipuan, bang, bukan scam, bang." "Tidak. Betul. Bang, abang boleh tak ikut saya jumpa bapak saya? Takut bapak saya ingatkan saya mencuri, bang." Kemudian dia fikir sejenak. "Besok kalau boleh abang datanglah dekat hospital, bang. Boleh tak, bang? Hospital ni sekian-sekian. Itulah satu lagi pertolongan saya perlu dari abang." "Yalah, besok abang datang." Saya balik rumah, Casey, tak tahu nak cakap apa. Saya menangis panjang malam. Besok pagi pergi hospital. Bapak dekat hospital temankan mak. Saya datang. Kemudian, "Haziq, macam mana mak kau nak operation nanti? Duit pun belum ada." "Pak, jangan risau, Pak. Duit dah ada." "Hah? Kau baru merompak? Kau mencuri Astaghfirullahalazim, Pak. Tak, Pak. Abang ni tolong." "Siapa ni? Majikan kau?" "Hah?" Kemudian lelaki ni ceritakan apa yang berlaku. Pendengar Ria 897. Haziq memberitahu, "Adakah ini mungkin kerana saya tolong seorang lelaki tanpa fikirkan diri saya? Dan adakah ini mungkin doa yang saya berikan dan doa saya terjawab?" Wallahualam, Casey. Memang susah nak percaya kisah saya. Tapi inilah kisah yang saya akan bawa ke mana-mana saya pergi. Saya akan beritahu anak-anak saya, kalau saya kahwin satu hari nanti, buat baiklah, sebab akan ada balasannya. Wow, itu ada kisah dari Haziq. Kisah Haziq agak panjang sedikit, tapi saya dapat ringkaskan sedikit. Ada bahagian-bahagian yang saya rasa tak perlu saya berkongsi terlampau detail sangat. Tapi walau bagaimanapun anda faham sedikit. Pengalamannya bukan tentang perkara seram, tapi lebih kepada perkara misteri yang berlaku yang terjadi pada diri Haziq sendiri. Jadi apakah mungkin pendapat pandangan anda kisah Haziq? Minta maaf, hari ini saya hidung tersumbat, agak sengau sedikit suara saya. Jadi harap maklum ya. Dan kisah Haziq tu cukup menarik sangat-sangat ya. Seorang ni yang sedang risau nak cari duit untuk bayar operation mak. Ya, seorang anak yang tahu tanggungjawabnya dan dia memang tak ada duit, kerja pun tak seberapa dapat pendapatan. Risau. Seorang lagi anak pula risau amanah arwah bapa, yang mana tak tahulah duit tu dah disimpan, dipegang berapa lama, untuk cari orang yang betul-betul memerlukan dan untuk serahkan segala duitnya yang dia miliki tu kepada orang yang dimaksudkan oleh arwah ayahnya. Jadi dalam kisah ni, saya awal tadi sebelum saya membaca ni saya dah menderas dan saya cuba buat penilaian sendiri. Ya, dalam kisah ni kedua-duanya, Haziq dan lelaki misteri ni, ya, kedua-duanya memerlukan pertolongan. Nampak tak? Kedua-duanya. Haziq perlukan duit, yang lelaki misteri ni yang tidak bernama memerlukan orang untuk amanah, menjalankan amanah arwah bapaknya. Jadi jangan sangka orang tu ada duit dia, oh dia ada duit lah, hidup senang. Dia ada duit, tapi duit tu bukan duit dia, duit orang lain. Jadi siapa dia patut berikan duit ni? Ketika tengah solat ni, waktu malam tu, dia terdengar Haziq angkat tangan berdoa.
Dan waktu itulah dia rasakan, ya, lelaki yang misteri ni rasakan, dah terjawab lah doa dia. Haziq pula pun cakap, dah terjawab lah doa aku. Nampak tak? Kita teruskan Misteri Jam 12. Anda boleh mungkin tinggalkan komen. Saya tak sempat nak naikkan poster di Facebook Ria. Boleh tinggalkan komen di bawah poster KC Cik Mang. Ya, poster kerang dengan siput tu. Jadi menarik sangat. Terima kasih pada Haziq dari Shah Alam Section 7 di Malaysia yang berkongsi kisah ini. Ini satu kisah pengalaman yang memberikan kita jaminan sekali lagi dalam hidup, ya. Buat baiklah. Pasti akan ada balasannya. Adakala balasan tu akan datang sekelip mata, adakala ia akan makan hari, minggu, bulan maupun tahun. Kita kembali kepada dengan rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897. Beberapa kiriman yang saya terima ini datang daripada Kak Asna. Katanya kisah malam ni MJ12 menarik. Nak kisah Haziq awal tadi. Itulah Casey bila dengar kisah Haziq tadi, kakak tiba-tiba menitiskan air mata pula. Teringat arwah bapak. Yang mana arwah bapak kakak pun sentiasa mengingatkan untuk kakak adik-beradik yang lain membantu orang yang susah. Tu yang penting sangat-sangat. Dan lebih-lebih lagi kalau ada adik-beradik yang memerlukan, itulah orang yang patut kita tolong sebagai adik-beradik. Jadi kisah tadi memang sungguh menarik, ya. Berkongsi Haziq berkongsi pengalaman. Dan ini daripada siapa lagi ni? Saya tengok di bawah poster, minta maaf tak sempat saya nak mau naikkan poster Misteri Jam 12. Bolehlah tinggalkan di bawah gambar yang terkini, iaitu poster Casey dan Cik Mang, siput sedut dan kerang rebus. Oh, sedap Okey, terima kasih pada rakan-rakan. Kita ada Muhammad Syafiq. Hai Casey, saya pendengar dari Kanga Perlis, Malaysia. Sedih kisah Yazid tadi. Casey apa khabar? Oh, saya sihat. Cuma ini hidung tersumbat sedikit lah, ya. Nurkia Jones. Kak Nurkia apa khabar? Assalamualaikum DJ Casey. Waalaikumsalam. Terharu mendengar kisah adik Haziq tadi. Alhamdulillah masih ada yang baik di dunia yang semakin kejam ini. Amin, amin. Katanya salam hormat dari dapur di Shopshare England. Jeng, jeng, jeng. Terima kasih kepada Kak Nurkia Jones di dapur. Dapur masak apa hari ni, Kak? Khairul Fitri. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Terbaik kisah malam ini. Kisah Haziq tu sedih dan banyak pengajaran, ya. Terima kasih, terbaik dari Skudai Johor. Apex Nirajim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pendengar setia dari Pematang Pauh, Pulau Pinang. MJ12 selalu terbaik dari Ladang. Terima kasih pada anda. Muhammad Fitri, dua-dua saya suka. Kerang rebus pun suka. Oh, ini pasal makanan tadi sempat masuk katanya dua-dua suka makan kerang rebus ataupun siput sedut. Malam ni kalau kena kerang rebus, telur goreng dengan nasi putih. Oh, lemak sedapnya. Okey, terima kasih atas kiriman anda. Ni daripada Fazlina katanya, kisah Haziq tadi memang sedih sangat-sangat, ya, dan juga kisah itu mengajar kita kita buat baik dan kita akan pastinya dapat balasannya. Buat baik itu mesti dengan niat ikhlas. Seperti yang Casey bacakan awal tadi, dalam kisah tu Haziq mengatakan dia cuma ada RM50 Casey dalam poket. Dia keluarkan dan dengan niat, alamak, tak baik pula kalau dia pergi tukar duit nak kasih pakcik tu, dia kasih semua. Maknanya keikhlasan tu dah tertera dekat situ Casey. Dia berikan segalanya, ya, kepada pakcik yang tak dikenali. Dan saya pernah juga dengar seorang pakcik saya ni pernah memberitahulah, waktu kita menolong orang, ya, kita tolonglah orang dengan memberikan sesuatu yang kita benar-benar sayang. Berpisah dengan sesuatu yang benar-benar sayang, itu barulah kita menolong orang dengan seikhlas hati. Kalau kita berikan orang sesuatu yang kita dah tak nak, kita dah nak buang, kita kasih pada orang, itu bukan tak ikhlas. Itu cuma kemungkinan kita belum lagi bersiap sedia untuk menolong orang, kata pakcik saya. Dan itulah kiriman Fazlina. Ini daripada Hana. Kisah tadi yang first tu seram sih. I can imagine, man, dekat toilet. Oh dear. Saya ni sebagai seorang paramedic, ya, kadang-kadang paramedic ni yang perempuan hanya seorang je. Lelaki yang ramai.
ya, di salah sebuah fire station lah, dia beritahu stesen bomba mana, tapi katanya rahsiakan. Dan katanya di sini sebagai paramedik perempuan ni, antara masalah yang kami selalu hadapi adalah kalau yang bertugas tu cakaplah tim alpha. Tim alpha ni mungkin ada 3 orang lelaki termasuk driver dan seorang perempuan. Itulah kita je lah. Dalam bilik tidur pun seorang, bila kita masuk tandas, nak mandi, nak apa, semua seorang Casey. Jadi kisah tadi tu boleh saya bayangkan, sebab saya pernah terkena perkara yang sama. Seorang diri di fire station, saya masuk tandas. Jadi dalam tandas tu saya tahu saya seorang sedang saya lepaskan hajat kecil, katanya di sini, tiba-tiba saya terdengar bunyi orang flush dekat sebelah. The only thing saya boleh fikirkan adalah mungkin tandas sebelah rosak. Ya, sebab flash sekarang kan pakai auto flash pula. Pakai auto flash kan. Jadi kemungkinan sensor pada tandas tu rosak, jadi dia akan flash sendirilah. Itu saya cuba fikir yang positif. So saya teruskan hajat. Tiba-tiba Casey, dah lah dia flash, okey. Mungkin dia punya sensor rosak. Sebelum saya nak keluar tandas, saya dengar Casey dalam tandas tu ada suara. Dalam 3 saat, katanya di sini, dalam 3 saat terdengar suara perempuan menangis. Hello, selamat pagi. Siapa bercakap ni? Hello. Hello. Hai, siapa tu? Boleh off saya Zubaida. Sebentar ya. Saudara, kisah yang berikut ini ingin saya bacakan berlaku di Malaysia. Tapi ini terjadi kepada sebuah keluarga dari Singapura pergi ke Malaysia untuk bercuti. Jadi mereka memandu dari Singapura tu all the way memandu nak pergi ke Genting Highland. Dan dalam keluarga ni katanya pengirim kita bernama Cik Ruslan. Cik Ruslan dengan isteri dan 2 orang anak lah. Saya ada 2 orang anak, iaitu seorang anak lelaki, seorang anak perempuan, dan isteri saya dengan saya. Kita dah sampai dekat kawasan Genting Highland. Jadi sebelum sampai dekat hotel tu, kita berada di bahagian bawah lah. Daripada highway tu kan nak exit sebelah kiri Casey. Bila exit sebelah kiri naik bukit. What happened is the whole family ketika dalam perjalanan kita dengar radio dan ada kalanya kita putarkan YouTube kisah-kisah seram misteri jam 12. Anak-anak saya akan turut dengar dengan saya dan isteri. So malam tu ketika sedang mendengar sebelum tu, Casey ada ceritakan tentang Genting Highland, sebuah apartmen. Saya lupa nama apartmen tu, tapi sebuah apartmen yang dikatakan terbengkalai dekat Genting Highland. And kebetulan kita memang nak ke sana, Genting Highland, tapi bukan dekat apartmen tu lah. Kita nak bercuti di salah sebuah hotel di Genting Highland. Bila sampai, tengah memandu naik ke atas, I was pointing one building. Ya, saya sedang tunjuk pada anak saya 2 orang ni. Saya kata, tadi dengar kan cerita apartmen seram dekat Genting Highland? Nampak tu? Nampak tak? It's very far, tapi boleh nampak lah ada bangunan. So, ayah, scary Kata anak perempuan saya, scary Anak lelaki saya cakap, ayah, can we go there? No lah. Saya cakap dengan anak saya, janganlah. Isteri saya pun cakap, merepek je. No, kita drive past saja. Tak payah turun, just drive past saja. I just want to see. Please ayah, please. Habis katanya di sini, anak saya kata, Cik Roslan, anak saya kata, alah, ni kan family trip. Just drive past sajalah, bukan ada apa-apa pun. Dan kemudian anak perempuan saya yang penakut ni tiba-tiba kata, ayah, please ayah. Bila dia setuju, anak lelaki saya pun nak. Saya dengan isteri pandang antara satu sama lain. This could be our adventure. Why not? Kita pun dah travel jauh. Just drive past the place. Why not? Okay, jom, let's go. Kemudian semua excited ke si. Dan kereta semua. Wah. So, saya drive. Tapi saya tak pasti macam mana nak ke sana. Saya tengoklah laluan road tu. Okay, jalan sini. Dah akhirnya Casey. Walaupun saya tak pernah pergi dekat kawasan apartmen tu. Laluannya agak lain sedikit. Saya cuba lalu dan akhirnya sampai Casey. Sampai dekat bangunan apartmen yang
terbengkalai yang Casey ada ceritakan dalam satu episod Misteri Jam 12. Jadi bila sampai dekat kawasan tu, dia ada laluan masuk multi-story car park. Kemudian dia ada beberapa bangunan. Ada satu bangunan bulat dan tower yang tinggi lah, merupakan kondominium yang dimaksudkan. Tempat tu nampak memang seram, Casey. Memang seram. Kita dah lah atas bukit yang tinggi. Tempat tu gelap. Gelap sangat. Lampu yang ada bulan, lampu dari bulan dan lampu daripada kereta saya. Tengok dan anak saya cakap lah, wow, ayah, this is very scary. I wonder how people boleh masuk dalam sini buat adventure, buat video. So scary the place, kata anak saya. Tiba-tiba isteri saya ni tengok saya, kata, bang, jom bang, let's go. Anak lelaki saya, kejap. I want to take out phone, I want to record something. Isteri saya kata, tak payahlah. Bang, jalan. Ibu, wait. Anak saya cakap, ya. Ibu, tunggu kejap. Anak saya pun keluarkan handphone. Dia rekod. Tengah rekod, kiri kanan, tiba-tiba anak saya, ayah, ibu. Kids being kids. Anak-anak ni, kita orang tua tahu, Casey, nampak sesuatu jangan tegur. Anak lelaki saya ni, ibu, ayah, what is that lady doing there? Anak saya cakap dalam bahasa Inggeris, katanya, perempuan tu buat apa kat situ Kemudian anak gadis saya, scary sih perempuan tu. She's so daring I bet. Dia cakap lah, anak perempuan saya cakap, ni mesti dengan kumpulan paranormal sedang buat research. Sekali anak lelaki saya cakap, no lah, sekali dah orang Pontianak Isteri saya terus marah, Casey. Isteri saya marah. Isteri saya kata, Mama, dah cakap banyak kali. Dah cakap banyak kali, mulut jangan celupah. Marah. Anak saya duduk kat belakang diam. Ringaria 897. Apa yang berlaku, pengalaman ini memang tak dapat dilupakan. Satu kisah kejadian yang amat menakutkan. Saya dengan suami dengan anak. Maaf, saya dengan isteri dengan anak, kata Cik Roslan. Selepas anak saya menegur, kedua-duanya dekat belakang, saya dengan isteri memang nampak, Casey, memang ada orang tengah diri. Nampak jelas sangat. Berdiri. Casey, siapa lagi berdiri tempat macam tu? Gelap. Seorang diri, jauh dari orang, bangunan terbengkalai. Siapa lagi? Kemudian sesuatu berlaku, Casey. Mama. Anak perempuan saya. Can we move please? Can we move now? Casey, pendengar Ria 897. Dekat belakang, perempuan yang kita nampak tadi, kata Cik Roslan, belakang kenderaan saya. Saya memandu MPV. Dekat belakang MPV, kan ada cermin, boleh nampak belakang. Perempuan tu sedang berdiri di belakang, Casey. Bayangkan, saya terus memandu. Saya tengok cermin, dia masih berdiri dekat belakang. Saya pandu, walaupun laju, saya kawal kenderaan dengan penuh berhati-hati. Sebab laluan dekat atas tu sempit, Casey. Keluar daripada kawasan apartmen yang terbengkalai tu, naik ke atas. Sepanjang perjalanan, semua diam. Anak perempuan dekat belakang menangis. Sampailah dekat hotel lobby. Ya, kami dah turun, dah letakkan kenderaan. Kami pergi hotel lobby, duduk sekejap. Then we had a good laugh. Katanya, anak saya, wow, scary sih. Pendengar Ria 897. Memang amat menyeramkan. Assalamualaikum Abang Casey. Saya Akmal nak menceritakan peristiwa saya dengan rakan saya masa tu, Abang Casey, dekat depan rumah atuk. Saya dengan Afan duduk depan rumah atuk untuk saya dengan Afan untuk berehat lepas kami semayang maghrib masa tu. Saya dengan Afan duduk depan rumah atuk. Tiba-tiba atuk keluar. Dia cakap dengan saya macam ni. Dia sebab dia cakap pelan kan, saya tak dengar. Lepas tu saya pun duduk balik. Saya dengar Afan. Tiba-tiba atuk bangun. Dia bangun balik dekat dia punya kursi. Dia cakap dengan kami, dia suruh kami pergi. Lagi. Kau ni aku ni.
Lepas tu saya dengan Afan pun cakap ni macam ni. Atuk nak ketuk kami berdua Bagasi. Dia nak ketuk kami berdua, buatkan kami lagi tak nak indahkan apa yang atuk kata. Saya dengan Afan duduk, saya tak nak indahkan apa yang atuk kata. Tiba-tiba Afan cakap buluh tangannya meremang. Masa tu saya terus cakap tak apa. Lepas tu saya cakap dengan atuk, Tok, saya duduk di depan rumah saya tu ni kau ni. Lepas tu saya dengan Afan mulalah duduk depan rumah saya sendiri. Tiba-tiba saya tengok Atuk masih suruh pergi dan pergi. Siapa pun saya tidak pasti dekat depan mata dia tu. Assalamualaikum Abang Casey. Terima kasih pada adik Akmal kita. Sekarang kita ke voice note selanjutnya. Silakan. Selamat tengah malam para DJ champion DJ Casey dan juga para pendengar Ria 897 FM. Nama saya Syarul dan saya berasal dari Teluk Belanga. Saya ada kisah misteri yang agak ringkas. Beberapa minggu lepas saya ke rumah makcik saudara saya di Johor Bahru. Saya tak nak bilang Johor Bahru sebelah mana. Waktu itu saya ke Johor Bahru dengan bapa saya kerana minggu itu adalah hari persandingan saudara saya sendiri. Jadi saya bermalam di rumah makcik saudara saya di Johor Bahru. Dan pada malam itu, saya dan bapa saya dah sampai ke Johor Bahru pada waktu 12 tengah malam. Jadi dah sampai rumah makcik saya, kita pun tak tidur terus. Kita pun berborak-borak dahulu. Kita berborak-borak dalam jam 1:30 pagi. Ya, kita pun dah nak tidur. Dan saya pun bersihkanlah badan dulu. Terus, pukul 2 lebih pagi, saya pun tidur. Saya masih ingat lagi pukul 2 pagi tu saya dah tengah nak nyenyak dah tidur. Tengah dah nyenyak nak masuk alam bawah cinta. Sekali tiba-tiba saya dengar kat ruang tamu yang saya tengah tidur tu bunyi meja. Bunyi meja macam kena hentak. Ketak. Bunyinya pelan. Slow. Terus saya pun terdengar bunyi meja terhentak tu, saya terbangun, tersentak saya. Terus saya pun cuba nak pandang tapi tak nampak, gelap. Saya pun dah fikiran, saya fikir apa benda tu, takkanlah ada kucing kat rumah ni. Kalau ada kucing saya dah nampak tadi. Kalau ada kucing, saya pun tak fikir apa-apa, saya cuba tidur lagi. Berapa minit selepas itu terus dekat pintu ruang tamu tu saya dengar bunyi cakaran. Cakaran yang banyak dan cakaran yang kuat sekali bunyi. Saya pun mata terbeliak saya tu. Ya Allah, kenapa juga malam begini juga kena kacau. Saya pun kuatkan dah handphone saya. Saya tak berani toleh kiri kanan nak tengok dekat tingkap, kat pintu. Semua saya tak berani nak tengok. Saya pun bukalah YouTube, bukalah surah Ruqyah. Dan saya tutup mata, pejamkan mata, saya cuba nak tidur. Dan saya bilang istighfar, baca-baca. Dan saya pun bilang pada diri saya sendiri, tak apa-apa, tidur aja. Keesokan harinya saya tanya pula makcik saudara saya. And sebenarnya memang adalah cerita di sebalik ini yang saya tak akan kongsikan dah, sebab itu semua hal peribadi. Itu sajalah Casey, cerita saya. Dan saya ingin mengucapkan selamat bertugas pada DJ Champion DJ Casey. Dan selamat malam kepada Bistri Jam 12. Terima kasih kepada berada kita berkongsi kisah pada tengah malam ini. Dan ramai dah pun masuk ke langgang nampaknya. Anda boleh hubungi saya di 669118897. Kita kembali selepas pesanan-pesanan berikut ini, ya. Sebelum tu, hari Ahad ini saya akan berada di Tampines. Hari Ahad saya akan berada di Tampines bagi satu pelancaran pagi kalau tak silap saya. Nanti saya periksa. Saya ni ingat lupa. Boleh ikuti perkembangan di Tampines jam berapa tu, kejap. Biasa tengok ni. Okey, jadi kalau mungkin ada yang ada masa terluang ni, boleh bersama dengan saya hari Ahad ini adalah satu acara yang mana pihak penganjur telah pun mengundang saya selaku pengacara. Ini adalah launch of
Fair Price Hari Raya Campaign. Salam Ramadan. Ini adalah pelancaran ini sebuah pasar raya di Singapura. Jadi launch pelancaran ini, Hari Raya Campaign ini yang diadakan di Tampines Festive Walk East, our Tampines Hub. Jadi saya akan berada di sana, penglibatan saya sekitar jam 12 tengah hari sampai pukul 2 petang. Tapi biasalah kalau acara-acara korporat seperti ini kan, kena datang lebih awal lagi, kena buat persiapan dan sebagainya. Jadi kalau anda mungkin ada di Tampines pada hari Ahad ini, datanglah. Saya akan berada, mungkin boleh datang sebab acara pelancaran ini penuh dengan aktiviti. Jadi ia akan bermula seawal pukul 8 seawal 10 pagi. Kemudian ada 10.30 pagi ini ada registration lah, dan ada juga beberapa info-info yang akan dikongsi sama pada hari tersebut. Jadi jumpa anda di Festive Walk Our Tampines Hub hari Sabtu ini 10 ataupun 12 tengah hari itulah. Jadi terima kasih sekali lagi pada anda semua yang sedang 12 tengah hari pula, pukul 10 pagi. Tengok lain baca lain. Terima kasih pada anda semua. Kisah akan kembali selepas ini untuk berkongsi kisah-kisah misteri anda selepas pesanan daripada penaja. Okey, dan kita akan berkongsi kisah macam-macam ni daripada Kak Norma. Katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Kisah Haziq awal tadi menyentuh perasaan hati kakak. Boleh dapat rasakan keikhlasan hati Haziq yang menolong seorang lelaki yang memerlukan wang. Kemudian dia dapat balasannya KC dengan serta-merta apabila dia berdoa dan orang tu terdengar doanya. Kebetulan orang tu pun memerlukan bantuan sebenarnya. Jadi inilah balasan di dunia ini. Kadang-kadang kita tak tahu pertolongan datang daripada pelbagai bentuk. Superhero doesn't always wear cape, katanya Kak Norma. Amboi, ini baru tengok Endgame ke? Pada anda yang gemar menonton ataupun the series of Avengers, bagaimana dengan Endgame? Sudahkah anda menonton ataupun tidak? Saya belum menonton, tapi saya dah tanya kawan saya macam mana ceritanya. Saya tak kisah pun tak ada spoiler alert lah. Saya sebenarnya tonton Avengers ni, saya tak ikut perkembangan sangat. Jadi saya tonton kerana sound effect, saya tonton kerana special effect, saya tonton kerana fighting scene, tu je. Saya bukan tonton sebab jalan cerita adik dia meninggal, abang dia take over, lepas tu harta dia, bapak dia orang kaya, ada syarikat juta-juta, kemudian anak dia kata tak nak, aku nak cari duit sendiri, kemudian dia kerja dekat restoran. Ni macam drama TV je. Okeylah, kita berkongsi kisah selanjutnya ni saudara. Ini kiriman daripada pengirim yang bernama Sofia. Sofia berkongsi satu pengalaman yang mana dikatakan di sini satu peristiwa Sofia alami ketika dia dengan tunangnya sedang tunggu kawan untuk jemput lah. Jadi malam tu saya dengan tunang saya, kata Sofia ni, alah comel tunang saya dengan saya ni kami berkenalan dan bila kami berkenalan kami tak tahu sebenarnya kami tinggal blok sebelah menyebelah. Bayangkan jadi Sofia blok, cakaplah Sofia blok 333, tunangnya blok 331. Tinggal situ dah bertahun KC, tak pernah pun tahu dan tak pernah pun nampak tunang saya. Dan kita kenal outside of our housing estate. Kami menetap di kawasan Sengkang, dan tunang saya dengan saya ini kita bertemu jodoh dekat luar, iaitu di satu acara lah dekat luar. Dan kemudian dapat tahu kami tinggal blok sebelah je. Dan waktu tu saya dengan tunang saya dekat bawah blok lah, sedang tunggu kawan kami datang menaiki kenderaan. Kami nak keluar makan malam KC. Jadi it was like about 11 PM katanya Sofia. Pukul 11 malam. Jadi apa yang berlaku, dekat bawah blok kan memang tak boleh isap rokok kan. Nanti kalau kena tangkap dengan NEA, kena saman, lagi masalah. So tunang saya, dia keluar lah daripada kawasan kolong blok rumah kami ni di Sengkang. Dia jalan keluar daripada kolong blok ni, dia cari spot lah untuk isap rokok. Jadi saya literally was alone. Saya seorang diri dekat kolong blok, sedang tunggu kawan kami untuk datang. So
tadi telefon dia kata on the way lah, dalam perjalanan, dan kami akan sama-sama carpool dan kita akan pergi makan malam, supper, biasalah hangout dengan members. Jadi bila tunang saya jalan, saya tengah duduk ni, saya terperasan dekat bawah blok ni ada anak patung dia, anak patung. Ada orang buang ke tercicir, tapi anak patung ni dia duduk, belakang dia sandar tembok. And suddenly saya rasa macam quite freaky, menakutkan lah. Bila saya tengok dan tenung anak patung tu, I realise dekat anak patung ni, dia dililit dengan benang warna hitam. You know, sebahagian daripada tubuh anak patung ni dililit dengan benang hitam yang begitu banyak, Casey. Banyak sangat benang hitam. So I stood up, saya berdiri, kata Sofia. Saya berjalan perlahan-lahan menuju ke arah anak patung, dan mata saya, my focus is only on the doll. Fokus saya ni. So dari jauh, semakin dekat, semakin saya nampak gambaran yang lebih jelas. Katanya, as I approach, I can see clearer picture of the doll. Sebabnya Sofia kirimkan pada saya ni dalam bahasa Inggeris. Adalah campur sedikit Melayu. Saya cuba terjemahkan lah, jadi bila dah dekat, saya like, OMG. Itu dalam bahasa orang putih. Kalau dalam bahasa Melayu Islam, ya Allah. Terperanjat saya. Dekat anak patung ni ada macam lidi-lidi besi, tau Casey. Tercucuk-cucuk dekat tubuh anak patung ni. I was like, ni apa sih? Dan saya tu toleh ke belakang, tengok tunang saya was approaching. Saya panggil tunang saya, kata Sofia. Tunang saya datang, saya, yo, look at this. I was like, tunang saya kata, ini voodoo doll. Voodoo doll ni adalah anak patung yang digunakan untuk sihir. So, kita tengok terperanjat tau. And then we saw this anak patung dekat kolong blok ni. It was like holding onto a paper. Dan kita tengok ni, walaupun tak nampak lah sebab dah dililit dengan benang kan. It was like inside that paper tu, kita tengok, perhatikan betul-betul, it's like a photo of someone. Macam gambar seseorang yang ada pada anak patung tu. It's like, siapa sih kena benda ni? So, we didn't know what to do. Tunang saya pun cakap jangan pegang, because takut pula nanti kita kena haunted kan, kata Sofia. Eventually, our friend came and we just left. Kita tak pasti what shall we do that time. So, kata Sofia, saya harap apa jua yang ditujukan pada orang dalam gambar tu tidak dapat terlaksana. Mungkin when we saw it, hopefully we broke the spell, kata Sofia, and hopefully the person yang hantar tu dapatlah terima balasannya. Okey, itu dia kisah yang dikongsi sama. Kita sekarang akan teruskan dengan pengalaman anda. Silakan dan 669-11897. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua, kepada pendengar Misteri Jam 12 dan DJ KC yang dikasihi. Saya Amir Ashraf. Hari ini saya nak berceritakan sebuah laman website di dalam Google, iaitu sumber sedikit lah tentang rumah sakit jiwa di Gongjam, Korea, ataupun Gongjam Muslim Hospital. Ia sebuah bangunan terbengkalai hospital yang terletak di daerah Gongjam di Korea Selatan. Jadi saya akan baca kisah pada semua. Di sebuah kota kecil Gwangju di Tenggara Seoul, Korea Selatan, berdiri sebuah rumah sakit jiwa Gongjam yang terbengkalai. Kini dengan posisi kosong berbandingan tembok penuh noda serta pintu-pintu rosak dan jendela-jendela yang pecah. Lokasi ini merupakan salah satu tempat paling berhantu di Korea Selatan. Bangunan ini tampak seperti sudah lama tinggalkan, tapi nyata tempat itu dibiarkan demikian baru pada akhir tahun 1990-an. Walau bagaimana alasan pun yang muncul di atas tutupannya, tempat ini cerita paling terkenal adalah kisah para pesakit dan para perawat ditemukan meninggal secara misterius di ruangnya masing-masing atau di meja dalam kontor bilik mereka.
Keluarga pesakit juga tidak memberikan penjelasan yang cukup masuk akal bagaimana anggota keluarga mereka meninggal. Orang-orang melalui membicarakan dan segera melaporkan akhirnya berkembang. Cerita tentang seorang doktor gila muncul di beberapa forum di situs di internet di Korea Selatan yang menceritakan bahawa dia melakukan sebuah eksperimen tersembunyi. Walau bagaimanapun tidak ada yang biasa membuktikan dengan doktor gila itulah yang sudah membunuh para pesakit-pesakit dan para perawat demi eksperimennya. Ada juga cerita yang lain bahawa hospital tersebut sudah ditinggalkan oleh pemiliknya dan kerana membutuh biayanya yang amat besar untuk membiayai pemindahan para pesakit dan para perawat ke tempat lain, maka ownernya memilih untuk membunuh mereka semua. Orang-orang berdebat alasan adalah atas tutupnya tersebut, tapi kebanyakan dari mereka sepakat bahawa hospital itu menyimpan banyak kesedihan dan tidak meragukan lagi banyak terjadi kekerasan dan atas manusia yang berada dalamnya. Rumah sakit jiwa di mana pun tempatnya umum mereka tempat yang tidak digubris, tak cukup dana dan tempat mana orang-orang menderita. Sebuah tempat di mana orang-orang tidak cukup lagi dengan kehidupan sosial dan moral. Semua tempat yang memandangkan harus dilupakan. Orang-orang yang menjuluki bangunan rumah hospital ini biasa melihat bagaimana tempat ini ditinggalkan dan kadang ada gesa-gesa tempat tidur, meja-meja, barang pesakit masih berada di ruangnya. Ruang pengujian doktor masih menyimpan jas putih doktor untuk debu, kursi diuji yang dirapuk sebagai kertas perawat mengisi hari-harian di rumah sakit Konjem ataupun hospital Konjem Onslem Hospital di Korea Selatan. Itu je lagi kisahnya dalam artikelnya. Okey, kita akan berkongsi kisah selanjutnya sebelum saya berkongsi pengalaman ini. Ini datang daripada Suhana. Kata di sini Suhana, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini pengalaman saya. Saya baru saja berpindah rumah baru. Pada waktu itulah, sekarang dah lama duduk sini. Dah pun 4 tahun saya tinggal rumah ni. Tapi ketika baru pindah di Sengkang Sengkang, di mana? Di Fernvale, Sengkang. Kawasan rumah saya pada waktu itu agak sunyi sedikit lah. Dan sekarang ini peristiwa yang saya nak kongsi sama bila baru pindah. Dan malam hari, kalau suami kerja shift dan kerja masuk malam lah, saya paling benci sebab saya akan berada di rumah pada waktu malam seorang diri. To be honest, saya memang penakut. Saya dengar MJ12 pun tak pernah live, ya. Only if my husband is around. Kalau tidak, saya seorang diri. Jangan harap nak dengar rancangan KC. Saya dengar pun bila dalam kereta dengan suami. Ya, dekat rumah, petang hari pun tak akan dengar KC. Nope. Kalau suami ada, boleh dengar. Dan kalau tidak, jangan harap. Jadi pada waktu tu saya di rumah seorang diri, suami saya dah keluar. Bila suami masuk malam ni, dia akan keluar rumah sekitar jam 7.30 malam. Suami dah keluar lah, naik tunggang motosikal untuk pergi ke airport. Suami bertugas di lapangan terbang. Dan suami keluar je, saya akan tutup tingkap, tutup pintu, tingkap bilik, semua dah prepare dengan langsi ke si. Yes, itulah saya. Sejujurnya saya ni jenis yang penakut. Jadi kita kembali pada kisah yang dikongsi sama ni. Waktu tu saya sedang berada dalam rumah, pintu dah tutup, tingkap dah tutup. So saya duduk dekat living room, saya buka TV dan saya sedang tengok television. You know, worst thing can happen katanya adalah benda tu masuk dalam rumah dan saya pingsan lah. Kata di sini Tapi tidaklah. Kadang-kadang benda yang kita imagine tu tak akan berlaku, tapi benda yang kita tak fikirkan akan berlaku. 1 hour, hampir sejam selepas suami saya keluar pergi bekerja, pintu rumah saya tiba-tiba ada orang ketuk Gesi. Saya baru pindah baru saja pindah. Dan kalau tak silap waktu tu sekitar jam 8 lebih malam, ada orang ketuk pintu rumah.
Dalam hati saya ni, siapa pula lah datang rumah aku 8.30 malam-malam ni? Jadi saya ingatkan, okay, salesman. Mungkin salesman. Saya tak berani nak pergi dekat pintu, nak tengok dekat lubang. Nope. Saya duduk diam-diam. Malah saya perlahankan suara televisyen. Saya tak nak dia tahu dalam rumah ada orang. Ingatkan dia ketuk 2-3 kali, tak ada orang buka. Okay, Casey, ketukan tu was there for like half an hour, katanya dalam kisah yang dikongsi sama. Pendengar ya 897 FM. Selepas setengah jam dia berhenti. Berhenti ke sih? Terus like, okay, finally salesman ni dah move on, katanya di sini Okay, see the next moment, the unthinkable. Benda yang kita tak fikirkan berlaku. Mula-mula ketuk kan, ketuk depan pintu rumah. Setengah jam saya tak buka. Tiba-tiba Casey, tingkap dapur saya dengar. Ada orang tingkap dapur. Rumah saya tingkap 4, Casey. Macam mana orang boleh ketuk rumah tingkap 4? Waktu tu bila tingkap dapur kedengaran ada orang ketuk, bulu rumah saya dah meremang. Nasib baik tingkap dapur saya pasang blinds. Jadi saya dah tutup tingkap dapur dengan blinds, dah tak nampak. Cuma boleh dengar someone knocking my window. Saya diam. Saya tenangkan diri. Okey, ini semua tak mungkin berlaku. Ini takkan berlaku. Mungkin ini imajinasi aku. Tiba-tiba the next moment, baru nak fikir mungkin dekat dapur tu burung hinggap, dia ketuk kan. I stood up. TV masih menyala, suara TV diperlahankan. Saya pergi ke dapur, nak buka peti ais untuk ambil air. Saya buka peti ais, masih lagi dengar. Ada orang masih lagi ketuk Saya sekali lagi cakap, okey, ini burung tengah ketuk tingkap. Saya tutup peti ais perlahan-lahan, pegang air tu, tengah jalan nak pergi dekat ruang tamu. Assalamualaikum. Wow, katanya saya terdengar suara orang beri salam sekali je. Tapi salam tu datang daripada tingkap dapur. Ini di Sengkang, Fernville. Sekarang rumah saya lebih tak seram lah. Sebabnya waktu tu baru pindah. Dan kawasan estate rumah saya 4 tahun yang lalu agak sunyi dan sepi di Fernville. Terima kasih kepada semua yang berkongsi kisah pengalaman. Niat di hati memang nak kongsi lebih banyak kisah, tapi masa tidak mengizinkan. Saya harus undurkan diri. Dan jangan lupalah jumpa anda kalau yang ada berkesempatan hari Ahad. Saya akan berada di Festive Walk di Our Tampines Hub. Ya, bermula 10 pagi tu boleh datanglah. Bermula 10 pagi. Wah. Jadi ini adalah pelancaran bagi NTUC Hari Raya Ramadan launch yang akan diadakan di sana. Dan terima kasih pada semua dan terus bersama dengan Ria 897 FM. Selamat hujung minggu ya. Puasa pun dah dekat Tunggu je lah, nanti akan diumumkan oleh Mufti bila bulan Ramadan sampai. Ini kita dah berada di bulan Syakban, 21 Syakban saudara. Dah pun masuk 21 Syakban. Jadi kalau yang mungkin akan yang inginkan MJ12 diteruskan bulan Ramadan ataupun tak perlu, jangan lupa untuk email ke zaza@mediacorp.com.sg. Saya ada terima beberapa kiriman email yang juga di CC pada saya. Dia email dekat bos CC pada saya. Terima kasih, maklum balas. Jadi jadilah pendengar-pendengar ni yang aktif lah. Bila kita aktif kan, nak kasih pendapat, nak kasih saranan, bagus. Itu yang kita inginkan supaya dapat terus majukan lagi rancangan Misteri Jam 12. Kasih udurkan diri. Ini sebuah lagu untuk anda dari Stone Temple Pilots dengan lagu Plush. Bye-bye.